Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya Gilim bin Rahula dari Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Rendah. Fakulti Pendidikan akan membincangkan tentang cara menggunakan kaedah perencahan atau dikenali sebagai scaffolding dalam proses pengajaran di bawah kursus HBEF 2103 Psikologi Pendidikan. Pertama sekali, izinkan saya menerangkan tentang apa itu perencahan atau scaffolding. Perencahan scaffolding merujuk kepada satu pendekatan pengajaran di mana guru memberikan sokongan sementara kepada pelajar untuk membantu mereka memahami atau menguasai kemahiran baru yang sukar. Sumber sokongan ini bersifat sementara dan akan dikurangkan secara beransur-ansur apabila pelajar semakin mahir dan berdikari dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan. Kaedah ini bertujuan untuk memastikan pelajar dapat menyelesaikan tugas yang mereka tidak dapat lakukan sendiri tanpa bantuan dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Saya berikan contoh perencahan termasuk memberi penerangan tambahan, membimbing pelajar melalui langkah-langkah penyelesaian masalah, menyediakan alat bantu seperti diagram atau contoh, serta memberikan sokongan emosi dan motivasi untuk meningkatkan keyakinan pelajar. Kaedah ini memberi ruang kepada pelajar untuk belajar dalam persekitaran yang lebih selamat dan sokongan yang cukup, tanpa bergantung sepenuhnya kepada bantuan luar. Konsep perencahan ini diperkenalkan oleh ahli psikologi yang dikenali sebagai Vygotsky yang menyatakan bahawa pelajar belajar dengan lebih baik apabila mereka menerima sokongan yang sesuai dengan tahap kebolehan mereka, yang dikenali sebagai zona perkembangan proximal. ZPD adalah jurang antara apa yang boleh dilakukan pelajar dengan bantuan dan apa yang boleh mereka capai secara berdikari. Seterusnya, psikologi pendidikan dalam kaedah perencahan dipengaruhi oleh beberapa prinsip, namun apa yang saya akan menerangkan 3 prinsip yang penting sahaja, iaitu melalui teori zon perkembangan. Kedua ialah penilaian berterusan, dan yang ketiga adalah pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama adalah kaedah perencahan berasaskan teori ZPD yang diperkenalkan oleh Vygotsky, merujuk kepada jarak antara tahap kebolehan pelajar untuk menyelesaikan tugas secara sendiri dan tahap kebolehan mereka dengan bantuan. Sebagai contoh, guru memberikan sokongan yang sesuai mengikut tahap pelajar yang memungkinkan mereka belajar dengan lebih efektif. Sokongan ini akan dikurangkan secara beransur-ansur apabila pelajar lebih mahir dan mampu berdikari. Seterusnya adalah penilaian berterusan. Penilaian berterusan adalah penting untuk memesan tahap perkembangan pelajar dan memberikan maklum balas yang membina. Prinsip ini boleh diaplikasikan dengan cara guru sentiasa memantau perkembangan pelajar dan memberikan maklum balas secara langsung, mengubah sokongan yang diberikan mengikut keperluan. Ini membantu pelajar untuk melihat kemajuan mereka dan memperbaiki aspek yang lemah. Akhir sekali adalah pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran lebih berkesan apabila ia melibatkan pelajar dalam menyelesaikan masalah yang relevan dan realistik. Guru menyediakan masalah atau situasi yang memerlukan penyelesaian. Pelajar dibimbing untuk mengenal pasti langkah-langkah dan strategi yang sesuai, sementara sokongan diberikan untuk membantu mereka mengatasi halangan yang timbul semasa proses penyelesaian masalah. Seterusnya adalah kepentingan kaedah perencahan atau scaffolding dalam pembelajaran. Yang pertama ialah meningkatkan pemahaman pelajar. Kaedah perencahan memberikan sokongan yang diperlukan oleh pelajar untuk memahami konsep yang kompleks dengan sokongan yang bersesuaian. Pelajar dapat memproses dan memahami bahan pembelajaran dengan lebih baik, terutama apabila mereka menghadapi kesukaran dalam tugas atau topik tertentu. Sebagai contoh, dalam matematik, pelajar mungkin memerlukan penjelasan lebih terperinci atau bantuan visual untuk memahami topik yang rumit, seperti algebra. Sokongan ini membolehkan mereka menguasai konsep tersebut dengan lebih mendalam. Selain itu, kaedah perencahan ini memberi kepeneringan terhadap pelajar dalam meningkatkan kemahiran berdikari dalam pembelajaran. Perencahan membantu pelajar untuk menjadi lebih berdikari dalam proses pembelajaran. Sebagai sokongan yang bersifat sementara, ia memberi peluang kepada pelajar untuk mencapai tahap penguasaan tertentu dengan bantuan awal, dan kemudian mengurangkan sokongan apabila mereka semakin berkemampuan. Dan kepentingan yang terakhir adalah memastikan akses kepada pembelajaran untuk semua pelajar. Perencahan membantu memastikan bahawa semua pelajar, tanpa mengira tahap kemahiran atau latar belakang mereka, dalam mengakses pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan keupayaan mereka. Sebagai contoh, pelajar dengan keperluan pendidikan khas mungkin memerlukan lebih banyak sokongan dalam bentuk bahan pengajaran yang disesuaikan atau teknik pengajaran tertentu yang membolehkan mereka turut serta dalam kelas dengan lebih efektif. Aspek yang seterusnya adalah strategi menggunakan kaedah perencahan. Pertama ialah modeling atau demonstrasi. Guru melakukan tugas atau aktiviti dengan cara yang jelas dan berstruktur di hadapan pelajar, membimbing mereka sepanjang proses. Ini memberikan pelajar contoh nyata bagaimana sesuatu aktiviti atau tugasan harus dilakukan.
Kedua ialah pemberian maklum balas secara berterusan. Memberikan maklum balas yang konstruktif dan segera semasa pelajar bekerja boleh membantu mereka memahami kesilapan dan memperbaikinya dalam masa nyata. Maklum balas ini boleh berbentuk positif atau mencadangkan cara untuk meningkatkan kemahiran atau kepahaman mereka. Ketiga, pemberian arahan langkah demi langkah. Mulakan dengan memberikan arahan yang jelas dan terperinci untuk pelajar menyelesaikan tugas. Guru membimbing pelajar melalui setiap langkah proses, memastikan mereka memahami setiap bahagian sebelum melangkah ke langkah seterusnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan soalan bimbingan. Guru boleh menggunakan soalan bimbingan yang mendorong pelajar untuk berpikir secara kritis dan menganalisis maklumat. Soalan ini boleh membantu pelajar mengarahkan perhatian mereka kepada bahagian penting masalah atau konsep yang sukar. Untuk mengaplikasikan kaedah perancahan atau scaffolding dalam bilik darjah, ada beberapa contoh. Yang pertama ialah melalui pengajaran matematik. Dalam penyelesaian masalah, guru boleh menggunakan kaedah perancahan untuk membantu pelajar memahami konsep matematik yang lebih sukar seperti algebra atau geometri dengan memberikan langkah demi langkah penyelesaian yang jelas dan terperinci. Kedua ialah dalam pembelajaran sains, yaitu dalam aspek eksperimen saintifik. Dalam pengajaran sains, guru boleh menggunakan kaedah perancahan untuk membantu dan membimbing pelajar menjalankan eksperimen saintifik sebelum mereka melakukan eksperimen secara tersendiri. Dan yang terakhir adalah melalui penulisan karangan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dalam pengajaran penulisan karangan, guru boleh menggunakan kaedah perancahan untuk membantu pelajar merancang dan menulis karangan dengan lebih efektif sebelum mereka melakukannya dengan sendiri. Seterusnya adalah langkah-langkah kaedah perancahan. Yang pertama, menyediakan asas pengetahuan dan kemahiran. Sebelum memulakan proses perancahan, adalah penting untuk memastikan pelajar mempunyai asas pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memahami konsep baru. Kedua, membantu dengan model dan demonstrasi. Guru melakukan model atau demonstrasi tentang bagaimana untuk menyelesaikan tugas tersebut atau memahami konsep yang diajarkan. Ini memberi pelajar gambaran yang jelas tentang cara sesuatu perlu dilakukan. Ketiga, menyelesaikan sokongan instruktur. Pada langkah ini, guru memberi sokongan langsung kepada pelajar untuk membantu mereka memahami tugas atau konsep yang lebih kompleks. Sokongan boleh diberikan melalui penerangan, penjelasan, contoh konkret, dan pemecahan tugas yang rumit menjadi bahagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah menyediakan maklum balas dan penyesuaian. Guru perlu memberi maklum balas yang konstruktif dan positif untuk membantu pelajar memperbaiki kemahiran mereka. Maklum balas ini bertujuan untuk memberi dorongan dan menunjukkan aspek yang perlu diperbaiki atau yang sudah dikuasai. Kaedah perancahan atau scaffolding ini memberi manfaat dalam pembelajaran. Salah satunya ialah meningkatkan keyakinan pelajar. Kaedah perancahan membantu pelajar yang tidak yakin dengan kemampuan mereka untuk berjaya mencapai matlamat pembelajaran. Melalui sokongan yang diberikan oleh guru, pelajar akan merasai keyakinan diri yang meningkat apabila mereka dapat mengatasi cabaran pembelajaran dengan lebih mudah. Selain itu, menggalakkan pembelajaran berdikari. Salah satu tujuan utama kaedah perancahan adalah untuk memberi pelajar peluang untuk beralih daripada bergantung kepada sokongan terus kepada pembelajaran yang lebih berdikari. Melalui perancahan yang berperingkat, pelajar dilatih untuk menghadapi cabaran tanpa bantuan yang berterusan. Seterusnya, manfaat kaedah perancahan dalam pembelajaran dapat memperbaiki pemahaman konsep yang sukar. Kaedah perancahan membantu pelajar memahami konsep-konsep yang sukar atau kompleks dengan lebih mudah dengan membahagikan pembelajaran kepada langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicerna. Dengan sokongan yang diberikan pada tahap-tahap tertentu, pelajar dapat memahami dan menguasai konsep yang sukar dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, kaedah perancahan yakni scaffolding adalah pendekatan pengajaran di mana guru memberikan sokongan sementara untuk membantu pelajar menguasai kemahiran baru yang sukar. Dengan sokongan yang berkurang secara bertingkat, kaedah ini membantu pelajar memahami konsep-konsep yang sukar dan meningkatkan keyakinan diri mereka. Selain itu, kaedah ini memberikan sokongan melalui strategi seperti demonstrasi, maklum balas berterusan, dan arahan langkah demi langkah. Ia boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang seperti matematik, sains, dan penulisan. Manfaat utama kaedah perancahan adalah meningkatkan keyakinan pelajar, menggalakkan pembelajaran berdikari, dan memperbaiki pemahaman mereka terhadap konsep yang kompleks. Jelaslah bahawa kaedah perancahan membantu pelajar untuk mencapai kejayaan pembelajaran dengan sokongan yang sesuai, memberi peluang untuk mereka menjadi lebih berdikari dalam proses pembelajaran.